أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Rahmaniyah Kampung Sungai Lang Baru, yang dimuliakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan keizinan untuk sama-sama kita berkumpul dalam rumah Allah yang serba indah ini, mengerjakan solat fardu maghrib secara berjamaah dan antara maghrib isyak seperti mana yang telah kita jadualkan. Kita akan kongsikan pengajian berkitab dalam kitab Faham Faraid yang dikarang oleh Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru dzikra hazimul lazzati." Perbanyakkan mengingat perkara yang boleh memutuskan kenikmatan. Dalam arti kata lain, perbanyakkanlah kita ini mengingat mati. Bila kita ingat mati, perkara yang rasa nikmat dalam dunia kita sedikit sebanyak akan pudar. Dengan seronok ni, bisnes semakin maju, syarikat semakin berkembang, ingat mati dia akan jadi macam insaf sekejap sikit. Dan mudah-mudahan pengajian kita ini antara salah satunya untuk kita mengingat mati. Dalam arti kata lain, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada tujuan lain kita mengaji tentang faraid. Bukan bermakna kita cinta dunia, bukan bermakna kita cinta harta pusaka, tetapi kita nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu bagaimana bila kita mengaji tentang faraid, kita tahu hukum-hukum berkait dengan harta pusaka. Supaya apa? Yang paling penting, supaya kita tidak termakan harta secara batil melalui perwarisan, melalui pusaka. Kullu lahmin nabatat min haramin fannaru awla bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh dalam badan kita
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sumber yang haram, fannaru aula bih, maka nerakalah tempat yang utamanya. Mudah-mudahan perjumpaan kita, pengajian kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi salah satu taman-taman syurga yang ada di dunia ini, dan sekaligus menjadi bekal amalan kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah fi yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 29. Kita sambung dalam bab sumber hukum faraid. Kalau salah tolong perbetulkan. Last kita mengaji muka surat 28 dalam bab kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid, tarikh 9 hari bulan 5. Malam ini kita sambung muka surat 29 dalam bab sumber hukum faraid. Terdapat 3 sumber utama dalam menetapkan hukum faraid. Nak mengistinbat hukum, nak menentukan sesuatu hukum, perlu kepada sumber. Dalam usul fiqh, hukum taklifi kita ada 5. Daripada wajib, sunat, harus, makruh dan juga haram. Ada 2 yang dituntut, iaitu sunat dan wajib. Sunat tuntutan yang tidak lazim, tidak mesti. Manakala wajib tuntutan yang lazim, mesti kena buat. Makna lain, buat dapat pahala, tinggal berdosa. Ini bagi wajib. Adapun tuntutan sunat, buat dapat pahala, tinggal tak berdosa. Ada lagi satu larangan, 2 tuntutan larangan, iaitu makruh dan haram. Larangan yang lazim bermakna haram, buat berdosa, tinggal dapat pahala, lawan bagi wajib. Ada lagi larangan tetapi tidak lazim, tidak mesti, iaitu makruh. Bila kata makruh, buat tak berdosa, tetapi kalau kita tinggalkan perkara makruh, kita dapat pahala, lawan bagi sunat. Ada bukan suruhan dan juga bukan larangan, maka ia termasuk dalam perkara-perkara yang harus. Ulama, para imam hendak menentukan sesuatu hukum, diberi istilah mengistinbat hukum. Istinbat ini ibarat kalau kain yang kita ada, kain basah, kain lap good morning yang kita basahkan dan kita perah dia sehingga titisan yang terakhir. Dah habis perah dah, sakit tangan kita dah, pulas habis. Itu gambaran mengistinbat hukum. Ulama, para imam, daripada dalil yang sama, ayat Quran yang sama, hadis Nabi SAW yang sama, kadang-kadang berlaku khilaf, kadang-kadang berlaku perselisihan. Hukum dalil yang sama, ayat Al-Quran yang sama, hadis Nabi SAW yang sama, tetapi pemahaman mengistinbat hukum tadi berbeza. Maka berlaku khilaf dalam beberapa hukum, dalam beberapa perkara. Tetapi kita bagi seorang orang awam, khilaf ini merupakan satu rahmat. Rahmat bagi kita kerana kita tak ada kemampuan untuk mengistinbat hukum. Kita tak boleh mengambil dalil langsung daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW untuk kita menentukan, kerana akal kita tak cukup alat untuk mengistinbat hukum. Ilmu mantiq kita, nahwu saraf kita dah ke mana perginya. Kalau i'rab baris pun belum tentu betul lagi. Kalau bagi baca kalimah Arab tak ada baris, belum tentu betul lagi. Apatah lagi nak mengistinbat hukum, mengeluarkan hukum daripada dalil. Kita bersangka baik, semua imam-imam, terutamanya imam mazhab, masing-masing meletakkan pendirian kefahaman mereka berdasarkan istinbat hukum dari dalil-dalil. Itulah yang terbaik dan paling tepat menurut mereka. Maka kita sebagai orang awam, kita tak boleh untuk berijtihad seperti mereka.
mereka ahli dan cukup syarat, ilmu penuh di dada, semua ilmu alat ada, mereka kuasai, maka kita tak mampu untuk berijtihad. Maka wajib bagi kita untuk mentaklid. Apa makna taklid? Mengikut pandangan ulama. Dan kita yakin para imam ini bila menentukan hukum ini, mereka beranggapan inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada satu hadis, daripada satu ayat, maka mereka berijtihad, ini yang Allah inginkan daripada ayat Al-Quran ini. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan daripada hadis sekian dan sekian. Kita sebagai umat Islam bila sebut dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah, dalam usul fiqh kita ada lagi dalil yang lain, ijma' para ulama, qiyas. Tetapi yang dua sumber ini antara sumber teratas, Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi seorang muslim, bila datang kepadanya ayat Al-Quran, maka tidak ada sebab untuk kita menolak. Sekalipun kita beranggapan dari sudut akal kita mungkin berlawan atau bercanggah dengan Al-Quran. Contoh, 1400 tahun yang dahulu Allah mengharamkan turun ayat tentang pengharaman daging khinzir. Pada waktu itu para sahabat dengan keimanan mereka yang tinggi, bukan seperti keimanan kita. Keimanan kita ni yanqus wa yazid, kejap naik kejap turun. Kerana keimanan kita orang awam. Para sahabat tidak. Datang sahaja ayat Al-Quran, wahyu kepada Nabi, mereka terus beriman dan tinggalkan terus. Tak tanya sebab apa kena haram daging babi ni. Maka timbullah kajian demi kajian mengatakan daging babi ini dalamnya ada kuman, ada virus, ada cacing pita yang bila dimasak pun masih lagi tidak mati. Persoalan, kalau sekarang ini ada alat untuk mematikan cacing pita, adakah daging babi halal? Tidak. Daging babi tetap haram, kerana kita sebagai seorang Muslim, apa yang diperintahkan dalam Al-Quran tak ada sebab untuk kita tolak. Cuma dari sudut hikmahnya mungkin ada. Dalam setiap larangan Allah, setiap larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam setiap suruhan pun begitu juga, ada hikmah-hikmah, kelebihan-kelebihan yang terbit daripada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sumber yang pertama Al-Quran. Ayat-ayat yang menerangkan tentang harta pusaka di dalam Al-Quran terdapat dua kategori. Yang pertama ialah ayat yang menerangkan secara umum, dan yang kedua ayat yang menjelaskan secara terperinci. Kategori yang pertama secara umum, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hak pewarisan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Yang bermaksud, bagi golongan lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan bagi golongan perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat. Sama ada sedikit atau banyak daripada harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, yakni ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab diturunkan ayat ini adalah kerana kisah kematian seorang daripada kaum Ansar yang bernama Aus bin Thabit
dia meninggalkan isteri, 2 orang anak perempuan dan seorang anak lelaki yang masih kecil. Maka datang 2 orang sepupu Aus bernama Khalid dan Arfajah mengambil kesemua harta pusaka Aus. Kemudian isteri Aus pergi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada baginda tentang perkara tersebut. Lalu baginda bersabda, saya tidak tahu apa yang perlu saya kata. Maka turun ayat ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita dah belajar, dah tahu tentang sejarah pewarisan pusaka sebelum kedatangan Islam, yang mana antaranya adalah tidak boleh diwarisi harta pusaka oleh anak-anak kecil dan juga waris di kalangan kaum perempuan. Kerana bagi mereka waktu itu, anak-anak kecil ini dan juga perempuan-perempuan ini tidak mampu untuk menunggang kuda, tidak mampu untuk berperang, tidak mampu untuk mempertahankan kaum kabilah mereka. Maka bagi mereka, golongan wanita dan juga kanak-kanak ini tidak boleh untuk mewarisi harta pusaka. Siapa yang mewarisi? Di kalangan lelaki dewasa daripada ahli keluarga. Ini sejarah pewarisan sebelum kedatangan Islam. Bahkan sebelum itu lagi, bukan hanya di kalangan kaum kerabat, di kalangan janji setia, sumpah setia, di antara 2 orang juga berlaku perwarisan. Kalau aku mati nanti, engkau mewarisi harta aku. Dan dia bersumpah juga, kalau aku mati, engkau pula yang akan mewarisi harta aku. Maka inilah cara bagaimana mereka saling mewarisi pusaka sebelum kedatangan Islam. Turun ayat ini secara umum menerangkan bahawasanya bagi lelaki ada bahagian mereka daripada harta kaum kerabat ibu bapa, dan bagi wanita juga ada harta bahagian mereka daripada harta pusaka kaum kerabat dan ibu bapa, dan termasuk juga bagi kanak-kanak yang mana sebelum itu mereka ternafi untuk mewarisi pusaka. Kategori kedua, manakala dalam kategori ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara terperinci satu persatu ahli waris yang berhak beserta bahagian bagi setiap orang daripada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha audain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, yakni mewajibkan. Bila kata wajib, buat dapat pahala, tinggal berdosa. Dalam arti kata lain, tak ada pilihan. Tak ada pilihan kedua, tak ada pilihan ketiga, hanya ini sahaja pilihan yang Allah dah tetapkan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kamu tentang pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang lelaki sama dengan bahagian 2 orang perempuan. Nisbah bagi anak lelaki dan juga anak perempuan, 2 bahagian lelaki dan juga 1 bahagian perempuan. Contoh, kalau ada 3 juta harta pusaka, ada seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan, maka anak lelaki dapat 2 juta, anak perempuan dapat 1 juta. Macam mana nak kira mudah
bagi nisbah 2 dan 1, lelaki dan perempuan. Kaedah mudahnya, darabkan 2 bilangan lelaki dan tambahkan bilangan perempuan. Contoh, ada 3 lelaki, 3 perempuan. 3 lelaki kalikan dengan 2, dapat 6. Tambahkan dengan 3 yang perempuan, jadi 9. Maka bahagian lelaki 2/9, bahagian perempuan 1/9. Contoh lagi, 7 lelaki, 4 perempuan. 7 kali 2, 14. Tambah yang perempuan 4, jadi 16. 14 campur 4, 18, maaf. Maka lelaki 2/18, perempuan 1/18. Dapatlah konsep mithlu hazil unsayain, nisbah lelaki 2 dan perempuan 1. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih daripada 2, sama ada perempuan ini 2, 3 atau 10, tetapi semuanya perempuan, maka bagi mereka 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. 2/3 daripada keseluruhan harta. Jika seseorang ini mati, ada anak perempuan sahaja, 2 orang, 3 orang atau sebanyak mana pun, semuanya perempuan, maka perempuan ini, anak perempuan ini akan mendapat 2/3. Sebab tu orang dulu-dulu takut, risau kalau tak ada anak lelaki. Sebab boleh jadi hartanya pergi ke adik-beradik dia, atau pergi ke pakcik dia, atau pergi kepada sepupu dia yang jauh. Ibnu ammun, anak lelaki daripada pakcik sebelah ayah, boleh jadi waris. Bila mana yang terdekat tiada, tak ada anak lelaki, tak ada adik-beradik lelaki, tak ada ayah si mati dan ke atas, tak ada pakcik kepada ayah, adik-beradik kepada ayah, barulah dapat anak kepada pakcik daripada adik-beradik ayah. Maknanya dengan kita sepupu, jauh dapat juga harta dengan sebab tiada waris lelaki daripada kalangan bawah kita, anak. Jika dia, yakni anak perempuan itu seorang sahaja, maka dia memperolehi setengah, 1/2 daripada harta yang ditinggalkan. Dan untuk 2 orang ibu bapa, bahagian masing-masing 1/6 daripada harta yang ditinggalkan, jika dia, yakni yang meninggal dunia itu, mempunyai anak. Bila seseorang mempunyai anak meninggal dunia, maka ayah dan ibu akan mewarisi 1/6 dan 1/6. Kalau ada waris yang lain, pasangan si mati, contoh yang meninggal dunia lelaki, ada isteri, maka isteri akan mendapat 1/8 kerana si mati ada anak. Bila ada anak, mak ayah akan dapat 1/6. Jika dia, yakni yang meninggal dunia, tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapanya saja, dia belum berkahwin atau dah berkahwin tetapi belum memiliki anak, meninggal dunia, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal dunia mempunyai beberapa saudara, jika yang meninggal dunia tadi tidak mempunyai anak, ibu akan dapat 1/3. Dalam ayat ini ayah tak diceritakan. Ayah secara automatik akan mendapat asabah, baki. Contoh, dia meninggal dunia, tak ada anak, ada cuma mak dan juga ayahnya sahaja. Maka bagi mak 1/3 dan bakinya adalah untuk ayahnya, iaitu 2/3. Berlaku tak nisbah 2 dengan 1 antara lelaki dan perempuan? Berlaku, walaupun di kalangan ibu dan ayah. Bukan hanya untuk anak-anak, bahkan kepada ibu dan ayah juga berlaku nisbah untuk 2 lelaki dan 1 perempuan. Jika dia, yakni yang meninggal dunia, mempunyai beberapa saudara, lebih daripada seorang adik-beradik, maka ibunya mendapat 1/6. Dia meninggal dunia, tak ada anak, ada mak, ada ayah, tetapi si mati ini ada adik-beradik, maka ibu tadi yang mana asalnya dapat 1/3 jadi 1/6.
maka ibunya mendapat 1/6 pembahagian-pembahagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tua kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaat bagi kamu. Ini adalah ketetapan daripada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Faraid ini tingkatnya, stepnya yang kelima. Ayat ini menunjukkan selepas diselesaikan wasiat dan hutangnya. Tetapi ulama menetapkan turutan hutang lebih utama daripada wasiat. Sebelum kita nak bahagi faraid, ada 4 perkara yang wajib waris dahulukan sebelum faraid. Apa dia? Yang pertama, yang lepas kita dah bincangkan, kita flashback balik, ulang kaji balik. Yang pertama, bila berlaku saja kematian, ambil harta si mati untuk uruskan jenazahnya. Yang 4, mandi, kafan, ke bumi, solat dan ke bumi. Jika ada memerlukan kos, wajib waris ambil daripada harta si mati untuk dibayar, sekalipun tidak mendapat persetujuan daripada waris-waris yang lain. Kerana ini kewajipan bagi waris untuk ambil harta si mati, dahulukan perkara pertama ni, iaitu pengurusan jenazah. Yang kedua, hutang si mati dengan Allah. Hutang ada 2, hutang dengan Allah dan hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah lebih utama. Apa dia contoh? Puasa banyak tinggal. Masa hidupnya, hujung-hujung usia 5 tahun tak mampu nak puasa sebab uzur. Berdosa tak? Tak berdosa. Tetapi wajib bayar fidyah. Fidyah ini hutang si mati dengan Allah. Apa lagi contoh hutang dengan Allah? Dia kemampuan dia ada semasa hidup tetapi belum ditakdirkan untuk naik haji. Ada duit, tunggu, tak dapat panggilan, meninggal dunia. Maka ini hutang dia dengan Allah, wajib waris ambil harta si mati untuk badal haji si mati. Untuk badal haji. Sekalipun waris lain tak bersetuju, maka kewajipan kepada semua waris untuk ambil dan bayar hutang si mati kepada Allah, iaitu haji yang belum terlaksana. Saya punya tarikh tahun, seingat saya 2100 lebih. Sebab baru daftar balik Mesir 2016, daftar, tengok 2100 lebih tahunnya. Entah sampai masa ke tak lah, wallahu a'lam. Umur pun tak tahu berapa tahun masa tu, dah beratus tahun. Tapi itulah sistem. Tetapi kalau kita dapat bayar awal dan dah, benda ni takdir. Ada orang bila cukup duit, dia akan melangkau mana yang belum cukup duit lah. Itu sistem daripada tabung haji. Kita tak boleh nak pertikai. Jadi kalau belum sempat melaksanakan dan ada harta, maka wajib waris ambil harta, bayarkan hutang dengan Allah, badal haji. Kemudian yang ketiga, hutang dengan manusia. Yang ni biasa kita dengar. Lepas solat, lepas ke bumi, biasa waris yang sulung atau anak yang terdekat akan bercakap, terima kasih tuan-tuan, puan-puan yang hadir, memberi penghormatan terakhir kepada arwah ayah. Saya selaku wakil daripada arwah anak, sekiranya ada hutang yang belum dilangsaikan, boleh berhubung dengan saya. Ini antara step yang ketiga, hutang sesama manusia. Yang keempat, wasiat, kalau ada. Dan ada syarat-syarat wasiat. Nanti kita akan masuk dalam bab wasiat. Ada wasiat yang diharuskan, ada wasiat yang tidak diharuskan. Maknanya tak wajib bagi waris untuk melaksanakan wasiat tersebut kerana tidak memenuhi syarat. Jadi kita akan masuk dalam bab wasiat yang lebih terperinci. Yang kelima, barulah faraid. Bukan bermakna meninggal dunia terus fikir faraid. Faraid tidak. Faraid tempat yang kelima. Tentang orang tua kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu. Ini kelemahan manusia, kelemahan hamba, kelemahan makhluk. Allah Maha mengetahui siapa di kalangan ahli waris kita yang lebih banyak manfaat kepada kita. Asasnya tuan-tuan, setiap apa yang kita miliki di dunia
hakikatnya milik Allah. Sekalipun sekecil-kecil barang, contoh pensel saya ni, di dunia maklum milik saya, tetapi hakikatnya dipinjamkan oleh Allah. Semua yang kita ada dipinjamkan, bukan milik mutlak. Sebab tu akhirat nanti tidak berganjak kaki kita, melainkan ditanya 4 perkara. Salah satunya berkenaan dengan harta kita, berkenaan dengan tubuh badan kita. Bahkan tubuh badan kita juga pinjaman dari Allah. Bila kata pinjam, ada pemilik mutlaknya. Siapa? Allah. Bila seseorang mati meninggal dunia, hartanya kembali kepada siapa? Kepada Allah. Dan bagaimana cara Allah nak pulangkan balik kepada waris? Melalui faraid. Maka Allah tentukan siap-siap ayah berapa, ibu berapa, suami berapa, isteri berapa, anak-anak berapa. Kerana Allah Maha mengetahui siapa di kalangan ahli waris kita yang lebih memberi manfaat kepada kita. Ini adalah ketetapan daripada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bila kata ketetapan, kembali kepada ayat yang pertama tadi, awal-awal tadi, iaitu mewajibkan. Yusikumullah. Yusi ni bermakna diwajibkan oleh Allah kepada kamu. Tak ada pilihan. Tak ada bila dah berlaku pergaduhan, perselisihan, baru nak kembali kepada Al-Quran. Tidak. Tetapi ini pilihan pertama yang wajib setiap umat Islam untuk praktikkan. Al-Quran ini mukjizat sehingga kiamat. Bila kata mukjizat, banyak kelebihannya. Baca dapat pahala, melihat Quran pun dapat pahala. Tetapi yang lebih utamanya adalah mentatbiq, iaitu mengaplikasikan apa yang ada dalam Al-Quran dalam kehidupan seharian kita, termasuk dalam perkara faraid. Ayat ini diturunkan kerana kisah Sa'ad bin Rabi' yang akan dinyatakan dalam sumber hukum yang kedua nanti, iaitu hadis yang ke-8. Pada muka surat 39 nanti kita akan jumpa hadis tersebut, iaitu itulah kisah sebab turunnya ayat tersebut. Muka surat 32. Dalam ayat Al-Quran yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakun min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain ghaira mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Yang bermaksud, dan bagi kamu suami-suami. Kum di sini merujuk kepada para suami. Walakum, iaitu suami-suami, nisfu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu. Azan Isyak teruskan ke? Terusnya 1/2 kepada siapa? Suami daripada harta isteri-isterinya. Illam yakul lahunna walad, jika isteri-isteri ini tadi tidak mempunyai anak. Anak di sini merujuk anak kepada isteri, anak si mati, sekalipun bukan anak bersama dengan suami tersebut. Contoh, lelaki ini nikah kahwin dengan janda yang ada anak seorang ataupun 2 orang. Dalam perkahwinan dia, meninggallah isteri ini, belum sempat ada anak. Maka status si mati ini ada anak ke tidak? Ada. Walaupun bukan dengan suami semasa mati. Maka statusnya adalah ada anak. Yang ini 1/2 suami dapat ketika mana isterinya tidak ada anak langsung. Bila kata tak ada anak, tak adanya anak semasa perempuan atau isteri ini mati.
Contoh, dia ada anak, tetapi anaknya meninggal dunia dahulu, barulah maknya mati. Laki ni kahwin dengan janda, ada anak seorang. Kahwin 2 tahun, kemudian anak tirilah kita panggil, anak kepada bini dia, meninggal dunia. Lepas sebulan barulah bini dia meninggal dunia. Pada ketika itu si mati ada anak ke tidak? Tak ada anak. Dinisbahkan tidak ada anak, walaupun ada anak pada asalnya, tetapi waris ini syarat untuk dia mewarisi pusaka mesti hidup penerima ketika pemilik harta mati. Mesti hidup waris ketika pemilik harta mati, baru waris boleh dapat. Walaupun bezanya 5 minit, walaupun bezanya hanya beberapa saat, beberapa minit. Macam mana nak tahu Ustaz? Lihat pada sijil kematian. Pihak hospital, pihak doktor akan sahkan tarikh sekian-sekian, waktunya jam berapa. Ini biasa kadang-kadang berlaku bila kemalangan, na'udzubillah, anak beranak meninggal dunia. Maka macam mana kita nak tahu yang mana mati dulu? Lihat pada sijil mati. Jam berapa ayah mati, jam berapa anak mati. Alah Ustaz, anak mati pun bukan dapat harta. Bukan itu soalnya. Soalnya harta daripada contoh ayah yang mati dulu, maka diwarisi oleh anak yang mati ini bukan untuk dia, tetapi untuk waris-waris dia pula. Maknanya cucu kepada ayah ni tadi. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang mati dulu anak, kemudian barulah ayah mati, beza 5 minit. Walaupun ayah ni tak dapat manfaat harta, tetapi harta tu ada bahagian untuk ayah, yang mana dicampurkan dengan harta ayahnya yang lain keseluruhan kepada waris daripada ayah pula. Dia ada 2 pembahagian. Satu harta anak, satu harta ayah. Daripada ayah ini dicampurkan bahagian dia yang sepatutnya dia dapat daripada kematian anaknya yang lebih dahulu. 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka, yakni isteri-isteri kamu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 daripada harta yang ditinggalkan mereka, setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar hutang mereka. Kalau si mati ada anak, isteri kita ada anak, maka suami akan dapat 1/4. Bila kata perkahwinan, 3 sebab kenapa seseorang itu mewarisi pusaka. Salah satunya adalah kerana perkahwinan, pernikahan, nasab, nikah dan juga walak, penghambaan. Nikah ini antara sebab seseorang itu mewarisi harta pusaka. Aku terima nikahnya si Pulanah bin si Pulan binti si Pulan dengan mas kahwin RM300 tunai. Saksi kata sah, imam kata sah. Alhamdulillah. Meninggal dunia suami ni, isteri dapat tak harta? Dapat. Atau lepas habis ijab kabul tadi, isteri meninggal dunia, terkejut. First time kan kahwin, jadi isteri meninggal dunia, terkejut. Dapat pusaka suami ni tadi, sekalipun belum sempat bersama. Dalam bab bersama nanti kita akan masuk dalam bab perkahwinan nanti. Dalam bab untuk berkahwin dengan anak kepada isteri. Bila dah bersama dengan isteri, secara automatik anak-anaknya haram bagi kita, mahram selama-lamanya. Contoh, tuan-tuan nak berkahwin dengan janda. Tuan-tuan lah, bukan saya. Tak kahwin dengan janda, kita tak tahu pula janda ni ada anak dara. Cantik pula tu. Kita kahwin, nikah apa semua, dah selesai ijab kabul. Tahu-tahu, bini aku ada anak rupanya, cantik pula tu. Try ayat nak pula dekat kita. Maka selagi belum bersama dengan isteri kita, kita boleh ceraikan dan kahwin dengan anak ni tadi. Syaratnya kena bersama. Tapi kalau dah bersama, maka anak kepada isteri kita selama-lamanya menjadi mahram kita. Tetapi dalam bab pewarisan, nikah saja selesai ijab kabul, maka dia berhak mewarisi harta pusaka. Dan para isteri memperolehi 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.
Bagi suami lelaki yang meninggal dunia tak ada anak, maka isteri akan mendapat 1/4. Jadi tak nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Jadi bukan hanya kepada anak, bukan hanya kepada mak ayah, juga berlaku kepada suami isteri. Kerana bila sebut saja lelaki dan perempuan, maka nisbah bahagian mereka adalah 2 dan 1. Sama ada di kategori anak, mak ayah ataupun suami isteri. Lelaki meninggal dunia, dia tak ada anak, sama juga konsepnya, sama ada anak daripada isteri yang dulu ataupun isteri yang semasa. Maka tak ada anak, isteri akan mendapat 1/4. Dan para isteri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperolehi 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan, setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar hutangmu. Jika seseorang mati, baik lelaki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara lelaki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka masing-masing 1/6 harta. Nisbah 2 dan 1 tadi kepada anak-anak, kepada adik-beradik, kepada ibu bapa, kepada suami isteri. Tetapi ada pengecualian kepada siapa? Saudara seibu. Nanti kita akan masuk dalam bab waris. Di kalangan lelaki 15 orang, perempuan 10 orang. Bila kata saudara, kita ada 3 saudara yang menjadi waris. Saudara seibu sebapa, sama mak sama ayah. Saudara sebapa sama ayah, lain mak. Saudara seibu sama mak, lain ayah. Saudara sebapa sama bapa, lain mak. Saudara seibu, saudara yang sama ibu dan lain bapa. Saudara seibu terkeluar daripada konsep nisbah 2-1. Mereka akan mendapat dengan cara taswiyah, sama, 1/6 lelaki dan juga 1/6 perempuan. Jika cukup syaratlah. Sebab nanti dia kena tengok balik waris-waris yang terdekat ada ke tidak. Kalau si mati ada anak, adik-beradik, tak kira seibu sebapa ke, seibu ke, akan mahjub, tak dapat langsung. Kerana si mati ada anak. Bila tak ada turutan-turutan yang keutamaan, anak tak ada, ayah tak ada, adik-beradik seibu sebapa, barulah adik-beradik seibu dapat 1/6, tak kira lelaki atau perempuan. Maka bagi masing-masing 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih daripada seorang, maka mereka bersama-sama berkongsi dalam bahagian yang 1/3 itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Bila kata menyusahkan ini berkait dengan wasiat. Bila wasiat itu menyusahkan waris, maka terbatal. Contoh, bila ayah mati nanti, ini berlaku dan saya dah uruskan perkara ini di satu tempat. Dia panggil saya untuk bincang dengan waris macam mana nak buat. Si mati ini wasiatkan 1 keping tanah, yang mana hasilnya digunakan untuk kos kenduri tahlil. Kalau orang Banjar kata bahaul. Bahaul ni tiap-tiap tahun dah cukup haul. Dalam bahasa Arab dia ambil harap sebenarnya haul. Haul ni maknanya cukup setahun. Contoh, si mati ni meninggal dunia 1 Ramadan. 1 Ramadan tahun depan buat tahlil, buat makan-makan, buat majlis tahlil, bagi orang makan hasil daripada tanah tersebut. Persoalannya, bila satu generasi mungkin tak timbul masalah. Tetapi bila dah berlaku 2 generasi, 3 generasi, perkara ini akan menjadi rumit. Maka terbatal wasiat tersebut kerana menyusahkan pihak waris. Bila dah 2-3 generasi, tanah tersebut dah tak boleh untuk dipindah milik lagi dah. Susah dah, boleh buat tapi susah. Nak pindah milik sekarang ini, kalau kita meninggal hari ini, besok pergi uruskan dekat unit pusaka kecil, dekat pejabat daerah, belum tentu lusa dapat. Selesai tak? Paling-paling kurang 6 bulan. Kadang-kadang makan tahun baru selesai pindah nama dan sebagainya. Demikian ketentuan Allah dan Allah Maha mengetahui, Maha penyantun. Surah An-Nisa ayat yang ke-12. Satu ayat lagi kita ambil.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat tasnataini falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falizzakari mithlu hazzil unsayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Yang bermaksud mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Lihat nota kaki di bawah nombor 37. Kalalah berasal daripada perkataan al-kullah yang bermaksud lemah. Al-kalalah di sini bermaksud si mati tidak mempunyai ayah serta keturunan ke atas datuk moyang sebelah ayah, iaitu sebelah lelaki, dan anak serta keturunan ke bawah, cucu cicit. Tak ada anak, ada cucu, tak termasuk kalalah. Ada atuk, tak ada ayah, tak termasuk kalalah. Bila kata kalalah ini, daripada ayah sampai ke atas tak ada, daripada anak sampai ke bawah tak ada, dan anak serta keturunan ke bawah, yakni cucu cicit, maka istilah dia adalah kalalah. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah berkata, sesungguhnya aku memberi pandangan pada masalah al-kalalah. Jika ia benar, maka ia daripada Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Jika ia salah, maka ia daripada aku dan daripada syaitan, dan Allah bebas daripadanya. Sesungguhnya al-kalalah itu ialah seseorang yang tidak mempunyai bapa dan anak. Ini makna kalalah. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, iaitu jika seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, seibu, sebapa atau sebapa, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang lelaki seibu, sebapa atau sebapa mewarisi keseluruhan harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Makna kalalah ini tak ada ayah dan ke atas dan tak ada anak dan ke bawah, maka mempunyai saudara perempuan sama ada seibu, sebapa atau sebapa, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2. Ambil perkiraan daripada anak perempuan tadi. Sebab si mati kalalah, tak ada anak dan ke bawah, maka adik-beradik yang perempuan mengambil tempat anak yang perempuan. Kalau seorang dapat 1/2, separuh. Dan saudaranya yang lelaki seibu, sebapa atau sebapa mewarisi seluruh harta saudara perempuannya. Itu kalau misal kata yang ada saudara lelaki saja, saudara perempuan tak ada. Yang tadi saudara perempuan ada, dapat 1/2, dia je ada. Ini saudara lelaki saja yang ada, maka dia akan mewarisi asabah, keseluruhan baki daripada harta si mati. Jika dia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu berjumlah 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Ambil tempat anak perempuan yang bilangannya 2 atau lebih, iaitu 2/3. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri daripada saudara lelaki dan perempuan, maknanya saudara lelaki ada, perempuan ada, sama nisbah dengan anak. Ada lelaki, ada perempuan, maka bahagian seorang saudara lelaki sebanyak bahagian 2 orang saudara perempuan. Mithl hazil unsayan, nisbah lelaki 2, perempuan 1. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat 176. Sebab penurunan ayat ini adalah riwayat Imam An-Nasai daripada Sayyidina Jabir. Dia berkata, ketika aku sedang sakit, Rasulullah SAW datang bertemu dengan aku. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, aku ingin berwasiat memberi 1/3 daripada hartaku kepada adik-beradik perempuanku. Rasulullah SAW bersabda, baik. Aku berkata lagi, aku ingin memberi setengahnya 1/2.
Baginda membalas, baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan tiada lama kemudian baginda masuk semula lagi ke rumah Jabir seraya bersabda, aku merasakan kamu tidak akan mati kerana penyakitmu ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat yang menjelaskan pembahagian warisan bagi adik-beradik perempuan, iaitu sebanyak 2/3. Kisah ini menjadi sebab turunnya ayat tadi berkait tentang kalalah, iaitu perihal warisan adik-beradik. Kalau yang perempuan seorang 1/2, kalau 2 orang atau lebih 2/3, kalau lelaki saja dapat semua. Kalau bercampur lelaki perempuan, nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Kisahnya sebab turun adalah dengan kisah ini. Seorang sahabat dalam keadaan sakit bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bagi hartanya kepada saudara perempuannya. Mula-mula nak bagi 1/2, kemudian nak bagi banyak lagi. Kemudian Nabi kata baik. Kemudian keluar Nabi, turun ayat ini, Nabi menerangkan kembali tentang hukum tentang kalalah, iaitu bahagian bagi adik-beradik. Yang kedua, hadis insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun andai terkasar bahasa, tergores hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.